Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan kelas kita pada malam ini, mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan juga mempermudahkan urusan kita pada malam ini untuk mendapat ilmu yang bermanfaat insya-Allah. Ala hazin niyyah wa kullu niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah. Khabar semua teman-teman sekalian, semoga semua dalam keadaan yang sihat sejahtera, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Insya-Allah pada hari ini kita akan sambung kembali pengajian kita di mana kita sedang membicarakan tentang ayat-ayat Al-Quranul Karim, mendapat manfaat, mengambil manfaat daripada ayat-ayat Al-Quran. Pada minggu yang lepas kita dah bincangkan tentang ayat daripada surah Asy-Syarah, ayat ke-5 dan juga ayat ke-6, iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan kita dah tahu kelebihan daripada bahasa Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala kongsikan kepada kita dan bagaimana kita perlu melihat keadaan apabila kita ditimpa ujian, ditimpa musibah. Kita perlu lihat daripada sudut yang positif kerana manfaat, nikmat dan juga segala keberkatan kehidupan ni Allah berikan lebih banyak daripada ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jadi apabila kita lihat ujian itu satu perkara yang kecil, maka kita dapat lebih bersyukur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kongsikan dan kita akan merasa lebih tenang daripada sebelumnya. Sebab itu surah Asy-Syarah tu dah membincangkan tentang hati yang tenang, hati yang lapang daripada segala kesempitan yang ada apabila kita lihat semua daripada sudut yang positif. Itu yang kita bincangkan minggu lepas. Apa yang kita bakal bincangkan pada minggu ini tidak ada kaitan daripada apa yang kita bincangkan pada minggu lepas. Jadi kalau misal kata kita terlepas last week pun, dia tidak ada apa-apa kesinambungan pada minggu inilah insya-Allah. Jadi siapa yang baru pertama kali hadir dalam sesi ini pun insya-Allah akan dapat manfaat secara bersama. Amin. Okay. Jadi hari ini kita akan bincangkan ataupun saya akan kongsikan ayat daripada surah Az-Zumar, ayat ke-30 sehingga ayat ke-31. Okay, 30 dan juga 31. Iaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran pada auzubillahi minasyaitonirrajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Sadaqallahul azim. Jadi siapa yang kat rumah kalau ada mushaf ke, ada kitab Quran ke, nak buka, nak baca, atau mungkin ada pegang kitab tafsir ke dan sebagainya, dipersilakan. Jadi mungkin boleh nampak ataupun just kita boleh refer daripada slides yang saya kongsikan pada hari inilah. Okey. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala firman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mati dan sesungguhnya mereka juga akan mati. Kemudian thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian sesungguhnya kamu semua pada hari kiamat akan bertengkar, berhujjah di hadapan Tuhan kamu. Ini ayat daripada surah Az-Zumar ayat ke-30 dan 31. Dan surah Az-Zumar ini adalah surah yang ke-39 daripada Al-Quranul Karim dan secara total dia mempunyai 75 ayat. Dan ia diturunkan di Mekah Al-Mukarramah. Sebahagian saja, mungkin kalau tak silap saya 2 ataupun 3 ayat saja yang turun dekat Madinah, tapi yang selainnya semua turun dekat Mekah Al-Mukarramah. Perkataan Az-Zumar itu sendiri bermaksud rombongan-rombongan, maknanya macam a group of people, a tribes, a community
yang datang berbondong-bondong, rombong-rombongan bertemu dengan Nabi SAW ataupun berada dalam satu kawasan yang mana Nabi sedang berdakwah dengan mereka lah. Jadi ayat yang kita bacakan ni, dia ataupun surah yang sedang kita kongsikan kat sini, fokusnya ialah lebih kepada isu tauhid. Kalau kita belajar ulum Quran sebagai contoh, ayat-ayat Makkiyah ataupun ayat-ayat yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah, majoritinya adalah ayat yang menceritakan tentang akidah, tentang isu hari kiamat, tentang mengenali Tuhan dan sebagainya. Jadi fokus ayat-ayat yang berada di Mekah tu adalah ayat-ayat Makkiyah, ayat yang fokus tentang akidah. Bila bincang tentang ayat Madaniyah ataupun ayat-ayat yang diturun di Madinah Al-Munawwarah selepas Nabi hijrah daripada Mekah pergi ke Madinah, dia lebih fokus kepada undang-undang, fokus pada hukum hakam, fokus kepada syariat ataupun amalan-amalan yang wajib yang perlu dilakukan oleh kaum muslimin. Jadi gambaran dia macam gini. Apabila Nabi ditabalkan sebagai seorang Nabi apabila umurnya 40 tahun, Nabi telah diberikan jawatan sebagai seorang Nabi untuk berdakwah kepada manusia. Jadi Nabi berada di Mekah umur 40 sampai lebih kurang umur 53, 52 gitu. Nabi berdakwah untuk membawa umat ketika itu atau masyarakat ketika itu mengenali siapa tu Allah. Mereka nak kena beriman kepada Tuhan kan. Jadi fokusnya ialah tentang mengenali siapa tu Allah, apa tu hari kiamat, apa syurga, apa neraka, apa siksaan kalau tak beriman, apa manfaat kalau kita beriman dan sebagainya. Jadi fokusnya ialah more on akidah ataupun more on mengenali Tuhan. Jadi apabila dah mengenali Tuhan, dekat Madinah pula sekarang ni, how you want to obey, how you want to submit to Allah Subhanahu Wa Taala, itu dengan melakukan amalan-amalan lah, seperti kita solat, kita berpuasa, kita pergi haji, kita ada isu-isu tentang peperangan yang diajarkan oleh isunya dalam Al-Quran, ada perkongsiannya bagaimana kita nak lakukan hukum macam ini, apa hukum dia macam ini dan sebagainya lah. Jadi fokus dekat Madinah Al-Munawwarah ialah lebih kepada hukum hakam ataupun syariat-syariat yang perlu dilakukan ataupun perlu diamalkan. Jadi sebagai falsafah kita sebagai ibu bapa, saya yakin kat sini semua adalah ibu bapa lah. Mungkin ada yang ada anak kecil ataupun anak yang dah besar ke dan sebagainya. Ataupun kita sendiri sebagai anak lah. Falsafahnya ialah Nabi berada dekat Mekah 13 tahun, Nabi berada dekat Madinah 10 tahun. Jadi kalau kita membesarkan anak, the first 12 years of pembesaran anak tu ialah lebih kepada isu tauhid. Kenalkan mereka tentang Tuhan. Maknanya ajar dia kenal siapa tu Allah, siapa cipta bumi kan. Kemudian kenapa malam ada bulan, siapa cipta bulan, kemudian matahari kenapa ada panas, kenapa pagi orang keluar pergi sekolah, pergi kerja, kemudian malam orang berehat. Sebab perkara itu semua ada dalam Quran. Jadi lebih kepada mereka ni nak kenal siapa tu Tuhan yang perlu mereka sembah. Okay. Jadi the first 12 years tu is critical untuk kita kenalkan mereka siapa tu Allah, siapa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila mereka dah ada rasa cinta, rasa sayang, rasa macam Allah banyak bagi aku nikmat, Allah banyak bagi aku perkara-perkara yang baik dan sebagainya. Jadi mereka akan ada rasa semangat untuk melakukan amal. Jadi bila mereka dah umur 12-13 tahun, itu biasanya umur anak-anak kita baru bala, baru orang kita tu dah bala, dah mature, barulah mereka akan melakukan amal. Jadi barulah fokus kepada mereka nak kena dirikan solat, mereka nak kena berpuasa dan datangkan satu kewajipan untuk mereka melakukan amalan tersebut. Jadi kalau the first 12 years kita tak pupukkan rasa cinta kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti bila mereka dah mula dewasa, belasan tahun mungkin dalam teenager, mereka akan susah rasa macam nak buat pun malas sebab kena paksa dan sebagainya. Sebab apa? Sebab mereka tak kenal Tuhan tu siapa. Not just mereka kenal Allah tu Allah, tapi mereka tak nampak kenapa Allah ni perlu aku sayang, kenapa perlu aku cinta, kenapa Rasulullah SAW tu perlu jadi idola aku dan sebagainya. Sebab kita mungkin sebagai ibu bapa kita tak pupukkan sifat rasa cinta dan sayang itu
pada mereka. Jadi itu fokus bila kita belajar ayat Makkiyah, ayat Madaniyah, kita nak kena faham kenapa ayat ni 13 tahun, ayat ni 10 tahun dan sebagainya. Okay? Jadi ayat-ayat dekat Mekah fokus kepada tauhid, dan surah Zumar ini adalah part of ayat-ayat yang turun dekat Mekah. Jadi fokusnya ialah tentang tauhid. Dan dalam ayat ni Allah kata kamu ni wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mati, dan mereka semua, iaitu mereka semualah umat manusia yang lain ataupun orang-orang yang beriman, orang-orang yang tak beriman dengan kamu yang hidup dengan kamu pada waktu itu pun akan mati juga. Jadi ini sebagai satu peringatan kepada kita bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari akan tinggalkan dunia ni. Maknanya dia adalah satu isyarat. Bila ayat ni turun, Nabi bacakan, itu sebagai satu warning kepada para sahabat bahawasanya Nabi akan tinggalkan mereka. Okay, sebab Nabi pun adalah manusia yang akan meninggal dunia. Dan itu juga sebagai warning kepada mereka yang belum beriman. Dia ada timeline, dia ada deadline. Dia ada deadline. Dia bukan macam anytime saja. Biasanya kan kita ada mindset nanti dah tua baru boleh beriman dan sebagainya. Tapi bila ayat ni turun, dia memberikan isyarat juga kepada mereka yang tak beriman bahawasanya Nabi SAW satu hari pun akan tinggalkan mereka, dan apabila mereka tak beriman, mereka akan rugi. Dan mereka pun akan mati, mereka pun akan bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak dalam keadaan mereka tak beriman. Jadi dia sebagai satu warning yang kehidupan kita ni semua ada deadline yang tertentu. Okay. Another interesting story juga about ayat ni. Ayat ini dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi ada satu kisah kita tahu yang apabila Nabi wafat, Nabi berada dekat rumah isterinya Sayyidatina Aisyah. Kemudian kita pernah dengar kan kisah yang di mana Sayyidina Umar tak percaya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah wafat, telah meninggal dunia. Jadi dia beritahu kepada orang, dia kata Nabi tak meninggal dunia, Nabi tak mati, Nabi cuma dia berjumpa Tuhan 40 hari 40 malam macam Nabi Musa. Dan siapa cakap Nabi dah wafat, aku akan pancung korang lah, pancung orang yang cakap macam itu. Jadi bila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam tu dah wafat, tergetar ataupun rasa hiba kehidupan dekat Madinah Al-Munawwarah pada ketika itu. Jadi Saidina Umar dia tidak dapat mengawal keadaan ataupun emosi dirinya tu sehingga kan dia dapat berkata sedemikian. Dia kata tak, Nabi tak mati, sebab dia macam tak boleh nak percaya bahawa Nabi ni dah tiada dengan mereka pada ketika itu. Kemudian datang Saidina Abu Bakar daripada satu tempat, datang dekat rumah Nabi, jumpa Nabi. Dia baring, dia duduk bersebelahan dengan Nabi SAW. Nabi dah baring, dah wafat. Okay, kemudian dia tutupkan mata Nabi, kemudian dia cium dahi Nabi, kemudian dia katakan, ada dalam satu kitab tafsir saya baca, dia katakan istilahnya macam mana? Dia katakan sungguh mulianya Nabi SAW ni, waktu dia hidup, waktu dia dah meninggal dunia pun dia dalam keadaan yang wangi. Dia dalam keadaan yang suci, bersih. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jasadnya memang terpelihara, jasadnya adalah satu kemuliaan bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar bila dah lihat Nabi SAW sudah wafat, sekarang tugasnya untuk membagi tahu, meyakinkan umat Islam pada ketika itu bahawasanya kita perlu faham ketua kita dah tak ada di dunia ini, tapi kita kena teruskan kehidupan. Jadi Sayyidina Abu Bakar keluar dan orang ramai berada dekat luar rumah Nabi SAW. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata, mula-mula bila dia nak kata tu, Sayyidina Umar datang kepada dia, kata, wahai Abu Bakar, kau tengok ni, orang-orang ni semua dah gila. Dan dia cakap Nabi dah mati, aku nak pancung diorang dan sebagainya. Dia macam marah. Jadi Sayyidina Abu Bakar katakan, uskut ya Umar. Dia kata, diam. Engkau diam sekarang. Aku nak cakap. Dia naik kat mimbar Nabi. Kemudian dia katakan kepada umat manusia pada ketika itu, Sayyidina Abu Bakar katakan satu pepatah yang pada saya sangat menyentuh hati lah bila saya tengok dan bila saya dengar kisah ni. Sayyidina Abu Bakar katakan, ya ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata.
Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Ini kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dia katakan, man kana ya'budu Muhammadan. Barang siapa di antara kamu yang sembah Muhammad, iaitu sembah Nabi SAW, fa inna Muhammadan qad mata. Maka sesungguhnya Muhammad, Nabi SAW itu dah wafat, dah tak ada, dah meninggal. Wa man kana ya'budullah, dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha hayyun la yamut. Maka sesungguhnya Allah itu hidup, maha hidup dan tidak akan mati. Jadi dia ibarat macam membawa kepada perspektif akidah kembali kepada umat Islam pada ketika itu. Okay. Dia katakan kita semua memang sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kita beriman, kita menyembah Allah Subhanahu wa taala yang hidup dan tidak mati. Tapi kita ni sayang Nabi tapi kita tak sembah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi ni adalah basyarun mithlukum. Dalam ayat Quran yang lain katakan Nabi ni adalah seorang manusia yang sama macam orang-orang yang lain. Maknanya dia makan, dia minum, dia tidur, dia sakit, okay, dia dapat berjalan, dia ketawa, dia sedih dan sebagainya. Nabi SAW adalah orang daripada sudut itu, dia orang yang normal. Jadi normalnya seseorang itu ialah satu hari dia akan matilah. Sama juga dengan kita lah. Siapa pun kita ni. Kita ni orangnya jaga makan ke, tak jaga makan ke. Kita ni orang yang sihat walafiat ke ataupun tidak. Kita ni memang ada sakit kronik ke ataupun tidak. Kita ni apa pun, kita ni satu hari kita akan meninggalkan dunia ini. Jadi Sayyidina Abu Bakar dia katakan pepatah macam gitu, kemudian dia bacakan ayat ni, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad SAW akan mati, wa innahum mayyitun, dan kamu semua akan mati. Jadi macam Sayyidina Abu Bakar bagi tahu kepada mereka semua, kita semua akan mati. Tapi Nabi SAW dah pergi dulu. Dia macam bring back to the real world, bring back to the perspective whereby all of us will die. Itu mesej Sayyidina Abu Bakar sampaikan kepada masyarakat. Kemudian dia bacakan ayat satu lagi dalam surah yang lain, wama Muhammadun illa rasulun qad khalas min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Kata Sayyidina Abu Bakar, ayat tu dikatakan tidaklah Muhammad itu kecuali sebagai seorang rasul penyampai mesej daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalas min qablikum, yang datang daripada golongan kamu. Afa immata au qutila, tidak adakah engkau semua ni jika dia tu dah mati ataupun dia itu dibunuh, kamu akan berpaling dan pergi kepada agama yang sebelumnya. Kamu akan berpaling dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini soalan yang Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita semua. Kalau misal kata dah tak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan kita, adakah kita semua akan berpaling kepada agama yang sebelumnya atau agama yang lain, ataupun kita terus stick dengan agama yang sedang kita anuti, iaitu agama Islam? Ini mesej yang Allah SWT sampaikan kepada kita semua apabila membaca ayat. Jadi dalam riwayat yang lain mengatakan Sayyidina Umar apabila dengar daripada Sayyidina Abu Bakar yang dia baca ayat ini, surah Az-Zumar ayat 30, dan juga ayat yang satu lagi tadi yang saya katakan wa ma Muhammadun illa rasul, dia mengatakan seperti aku macam merasakan itu adalah kali pertama aku dengar ayat tu. Macam it is my first time. Padahal Sayyidina Umar ni adalah seorang sahabat Nabi yang hidup ketika wahyu itu diturunkan. Maknanya bila wahyu datang, Sayyidina Umar is one of the first person yang akan dapat mesej itu daripada Nabi. Maknanya Nabi akan sampaikan wahyu kepada sahabat yang rapat-rapat, antaranya ialah Sayyidina Umar. Jadi dia ni adalah orang yang memang bukan sahaja hafal Quran, tapi dia tahu kenapa ayat ni turun bila, ayat ni turun bila, sebab dia dengan Nabi SAW. Jadi semua ayat dia hafal, tapi mustahil dia boleh lupa. Tapi dia katakan bila Sayyidina Abu Bakar baca ayat tu, ibarat dia katakan macam kali pertama aku pernah dengar ayat ni. So itu kelebihan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa cinta, rasa sedihnya mereka, kekasih Allah, kekasih mereka itu Rasulullah SAW meninggalkan mereka semua. Jadi ini satu kisah yang perlu kita ambil pengajaran lah. Walaupun kita belum masuk lagi kepada topik yang kita nak bincangkan pada malam ini, tapi dia sebagai satu pengajaran kepada kita
bahwasanya kita ni nak beriman, kita ada timeline. Kita ada deadline kita. Kita beriman sekarang ni, satu hari mungkin kita dah tak ada lagi dekat dunia ni. Jadi kita perlu usahakan untuk banyak melakukan banyak amalan supaya bila kita meninggal nanti kita akan dapat bawa banyak manfaat kepada orang dan juga kepada diri kita dekat hari akhirat. Dan dalam masa yang sama juga kita perlu sedar bahawasanya kehidupan di dunia ni memang sementara, tak pernah kekal. Jadi apa yang kita rasa kita ada ni, dia tidak akan selama-lamanya akan bersama dengan kita. Sama juga, sama ada orang itu orang yang kita sangat sayang, kita sanjung, kita suka, kita rasakan macam kita tak boleh lepaskan diri kita dengan mereka. Ingatlah, ini sebagai mesej kepada kita, mereka semua akan tinggalkan kita dan kita pula akan tinggalkan mereka. Sama ada kita tinggalkan mereka dulu ataupun mereka tinggalkan kita dulu. Dalam ayat yang dalam poin yang lain, dalam ayat yang kedua tadi, summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, yang mana Allah kata dekat hari akhirat nanti kamu semua akan bertengkar, berhujah antara satu dengan yang lain. Saya nak kongsikan ada satu poin dalam hadis yang lain riwayat Imam Tirmizi. Bila ayat ni turun, ayat yang ke-31, seorang sahabat, tak silap saya Ibn Abbas ataupun orang lain, dia bertanya kepada Nabi, dia katakan, ya Rasulullah, adakah nanti dekat hari akhirat kita akan berbincang ataupun bertengkar dengan benda yang sama dekat dunia ni? Kalau cakap dunia ni kan kita mungkin ada banyak berselisih faham antara satu dengan yang lain. Mungkin kita selisih dengan kawan-kawan kita, selisih dengan mak bapak kita, selisih dengan adik-beradik kita, selisih dengan anak kita, ataupun dengan jiran tetangga kita dan sebagainya. Kita tak suka ni, dia orang tak suka ni, mereka ada something to point out ataupun there are differences dan sebagainya. Adakah kita akan berbincang benda yang sama dekat hari akhirat? Nabi kata, yes, na'am, la yukarrirna alaikum hatta yu'adda ila ma kulli dhi haqqin haqqah. Nabi SAW katakan kepada mereka, yes, apa yang kamu bertengkar dekat dunia ni, kan, dekat akhirat akan dibongkar balik semua. Everything akan dikeluarkan balik sehingga kan semua di antara kamu yang berselisih itu akan mendapat hak-hak mereka. Maknanya contoh, kalau dekat dunia ni berlaku kezaliman. Contohnya dia ni dituduh melakukan satu kesalahan padahal dia tak buat. Okay? Tapi dekat dunia dia kena hukum bahawasanya dia melakukan kesalahan tersebut. Dekat hari akhirat nanti Allah akan betulkan sehingga kan orang yang dizalimi itu akan mendapat haknya. Begitu juga orang yang sebaliknya juga. Kalau dia terlepas daripada siksaan dekat dunia, dekat akhirat dia akan dapat hak dia, itu dapat siksaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dekat menjadikan satu gambaran bahawasanya dekat hari akhirat nanti dia bukan satu tempat yang just cool, relax, tak. Dia akan kecoh, dia akan jadi kacau bilau. Kita boleh bayangkan kan dalam keadaan kalau kita hidup, contoh, even kalau kita katalah kita pergi pasar mungkin dulu sebelum COVID saya ni orang Geylang Serai, jadi saya dibesarkan dengan Raja Lelong. Tuan-tuan pernah pergi Raja Lelong tak? Raja Lelong kan kecoh lah. Kan? Baju $10, $5 lah, kurang sikit lah. Ini semalam aku dah beli, macam kecoh je, campak sini. Kita rasa kecoh tu baru orang jual barang. Belum yang kalau kata bergaduh, yang menipu, yang apa dan sebagainya kan, bertumbuk dan sebagainya. Dekat hari akhirat pun akan nampak gambaran yang sama, which is everybody will ask for their rights, untuk dapatkan hak. Tapi yang akan memberi hak adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah adalah seadil-adil yang memberikan hak kepada umat manusia pada ketika itu. Jadi nak tunjukkan kekecohan berlaku pada hari kiamat tersebut. Okay. Jadi itu the first point of our discussion for today. For tonight Sekarang ni dah 9.30 lebih kurang. Sekarang baru saya nak masuk dalam perbincangan kita pada malam ini. Saya akan kongsikan tentang perbezaan perkataan al-mayyit dengan al-mayt. Okey. Semua nampak slide-nya kan? Okey, kalau dalam ayat yang atas ni, okey, Allah kata innaka mayyitun. Mayyitun wa innahum mayyitun. Ada syiddah. Ni ada syiddah Kita panggil apa dia panggil syiddah lah. Maknanya ada dua ayat, dua letter surah ya ni ada dua. Jadi sebab tu dia double, dia mayyitun. Mayyitun macam ni. Innaka kan ada syiddah kat sini, maknanya dia ada dua nun. Inna
laka mayyitun wa inna lahum mayyitun. Macam itulah. Okey, mayyitun. Jadi kat sini perkataan al-mayyit kat sini. Okey, ni mayyit. Kemudian al-mayt. Al-mayt kat sini ya ni dia sukun. Sukun. Kalau kita buka terjemah Quran kan, kita akan nampak dua-dua maksudnya adalah mati. Okey. Kamu mati, mereka pun mati. Al-mayt ni pun ialah mati. Okey. Tetapi dalam Al-Quran sebagai gambaran atau pengajaran kepada kita semua, okey, Al-Quran, perkataan dalam Al-Quran digunakan dengan tepat dan ia tidak boleh diganti dengan perkataan-perkataan lain walaupun secara umumnya ia membawa maksud yang sama. Jadi dalam Al-Quran kan, every letter, every dot, every harakah yang ada dalam Quran itu memang Allah nak letak macam gitu, and that is the best position yang Allah letak. Kenapa Allah letakkan ayatnya kat sini? Sebab memang kat situlah tempat yang paling baik. Kenapa Allah letakkan barisnya atas ataupun bawah dan sebagainya? Kerana itulah yang betul. Okay? Tidak ada kecacatan dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada masa di mana Allah gunakan perkataan al-mayyit dalam Al-Quran, ada juga Allah gunakan perkataan al-mayt dalam Al-Quran. Tapi bila kita buka terjemah, kita akan nampak dua-dua maksudnya mati. Tapi untuk orang yang membaca secara mendalam ataupun dia tadabbur, dia memperhalusi dan dia cuba menyelami maksud sebenar satu perkataan daripada satu perkataan, dia akan lihat perbezaan yang ketara. Bukan just perbezaan yang sedikit, tapi perbezaan yang ketara. Kerana kita mendalami ayat Al-Quran tersebut. Jadi pada hari ini saya nak tunjukkan, bezanya cuma satu syiddah, satu sukun je. Yeah? Tapi kita akan lihat perbezaan tersebut. Jadi first point yang kita nak kena faham ialah ayat Al-Quran digunakan dengan tepat dan tak boleh diganti. Boleh tak ayat ni, contoh Allah kata innaka mayitun, kita kata innaka maytun wa innahum maytun. Tak boleh. Sebab itu yang betul. Mayitun tu adalah betul, maytun adalah salah pada ayat ini. Okay? Al-mayyit. Al-mayyit ni yang kat atas ni. Al-mayyit ni maksudnya adalah satu kehidupan yang masih bernyawa dan masih mempunyai roh di dalam badannya. Maknanya al-mayyit, kalau kita lihat buka buku terjemah kan Quran kan, kita akan nampak maksudnya adalah mati. Tapi al-mayyit maksudnya orang tu dia masih bernyawa, belum mati. Jadi kalau ada ayat ni kan Allah kata innaka mayyitun, kamu wahai Muhammad akan mati. Akan, ada kat itu makan. Jadi dia tunjukkan maksudnya orang tu belum mati lagi. Dia masih hidup lagi. Mungkin dia tengah nyawa-nyawa ikan ataupun dia masih hidup macam biasa. Kan rohnya masih ada dekat dalam badan. Okay? Jadi dia dinamakan sebagai mayyit. Okay? Masih mempunyai roh di dalam badannya. Tidak salah mengkategorikan manusia yang masih segar bernyawa itu sebagai mayyit. Okay? Ni first kita kena faham. Kalau Allah gunakan perkataan mayyit, bermakna orang tu masih lagi ada nyawa dan mempunyai roh di dekat dalam badannya. Tapi bila digunakan perkataan al-mayt, okay, sukun, dia adalah sesuatu yang telah benar-benar mati. Maknanya dah tak ada nyawa dah. Sama ada dia adalah manusia, sama ada dia adalah tumbuh-tumbuhan, sama ada dia adalah binatang ataupun perkara-perkara yang ada nyawa. Okay, maknanya dah mati. Contohnya kalau kita ada mesin baterinya dah rosak, kita kata oh mesin ni dah mati. Maknanya dah tak boleh hidup. Okay, dah tak boleh hidup. Jadi kalau kata manusia dah tak ada nyawa, dia dah tak berfungsi, tak bernafas, maknanya kita katakan dia dah mati. Itu mati, itu al-mayt. Okay. Tapi kalau kata dia ni mayyit, mayyit maknanya dia masih hidup, dia masih bernyawa lagi. Jadi ulama kita Syekh Salah Al-Khalidi dia menyenaraikan dalam Al-Quran ada beberapa tempat di mana Allah gunakan perkataan al-mayt ni. Jadi kita akan menelusuri perkataan al-mayt dulu. Dekat mana Allah letak kat Al-Quran. Pertama sekali, maksud al-mayt ni adalah tanah yang gersang. Tanah yang gersang. Allah gunakan dalam surah Al-Zukhruf ayat ke-11. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا.
baldatam maita kadzalika tukhrajun, dan dialah yang menurunkan hujan dari langit menurut sukatan yang tertentu, lalu kami hidupkan dengan hujan itu negeri yang kering tandus tanahnya, sedemikian itulah pula kamu akan dikeluarkan hidup semula dari kubur. Jadi ayat ni surah Az-Zukhruf ni, dia memberikan message kepada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan macam, kalau kita dah mati nanti, macam mana kita boleh hidup balik? Okey. Kalau mungkin kita ada pengalaman, ada ahli keluarga yang dah lama meninggal dunia, kemudian dapat message kita nak kena korek balik kubur kan. Sebab sekarang Singapura kita kata nak kena korek kubur tanah-tanah yang lama dan sebagainya. Jadi dia panggil ahli waris untuk datang, nak collect ke ataupun nak alihkan kat mana dan sebagainya. Jadi ada masa dia collect tu, dia tengok memang dah hancur dah semua. Daging semua dah hancur, tinggal tulang belulang. Ada yang mungkin jasad dia masih cantik, ada jasad yang tak jumpa. Wallahu alam dan sebagainya. Ada macam-macam keadaan. Okey. Jadi orang-orang yang tak beriman pada zaman Nabi, mereka tanya Nabi, dia kata macam mana kita nak hidup kalau kita dah mati kan, dah masuk dekat tanah kuburan. Macam mana kalau contoh mereka hidup pada zaman Nabi Muhammad, mereka katakan macam okey, contoh zaman Nabi Ibrahim, macam mana mereka nak hidup balik sedangkan dah mati ratusan ribuan tahun yang dulu. Macam mana diorang boleh datang balik kan pada hari kiamat. Jadi ini Allah bagi gambaran kepada mereka, macam mana Allah turunkan hujan, hujan turun kat bumi yang tandus, tanah gersang, tak ada kehidupan, tapi daripada turunnya hujan tu tiba-tiba boleh muncul satu kehidupan. Maknanya boleh ada tumbuh-tumbuhan selepas itu, daripada tanah yang gersang, tanah yang tandus, kemudian tumbuh-tumbuhan, maka ada kehidupan. Sebab tumbuh-tumbuhan pun dikira sebagai kehidupan kan. Jadi ini nak katakan bahawasanya kita kan, walaupun kita dah mati nanti, okay, satu hari kita akan dikembalikan. Ini adalah kepercayaan kita. Bila kita kata kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, ini yang akan berlaku. Alam kubur akan berlaku macam ini. Kita berada dalam alam kubur, satu hari kita akan dikeluarkan dalam keadaan yang kita hidup sekarang. Jadi ini nak tunjukkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam ayat ni Allah gunakan perkataan baldatam maita. Maita bukan mayita, tapi maita itu mati. Maknanya dah tak ada. Maknanya tanah gersang memang tak ada apa-apa lah. Tapi Allah boleh hidupkan kembali. Okey, itu nombor satu. Bumi yang tandus pun lebih kurang sama juga. Allah kata dalam surah Yasin ayat ke-33, wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Okey, dan dalil yang terang untuk mereka memahami kekuasaan dan kemurahan kami ialah bumi yang mati. Kami hidupkan dia serta kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripada biji-bijian itu mereka makan. Ini pun sama juga gambarannya lebih kurang apabila kita baca ayat yang pertama tadi, iaitu daripada tanah yang kosong, bumi yang tandus, tak ada apa-apa kehidupan, Allah hidupkan, kemudian keluarnya biji-bijian. Kemudian kita pula makan biji-bijian. Contoh kita makan buah kan. Pernah tak kita fikir kita makan buah apple ke, kita makan apa, pisang ke, makan apa dan sebagainya, kita katakan ni datang daripada pokok. Pokok ni asalnya dia tak ada pokok pun, dia cuma benih-benih yang kecil. Kemudian turun hujan, orang jaga, orang pelihara pokok ni keluar, daun-daun yang besar, yang lebat, akar-akarnya yang kuat dan sebagainya, kemudian keluar pula buah-buahan untuk dimanfaatkan kepada kita. Jadi ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang melihat bumi, dia akan melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk melakukan perkara-perkara sedemikian. Okay. Mungkin kita tak appreciate sangat sebab kita tak hidup dalam suasana kampung. Kita lihat tumbuh-tumbuhan, kita mungkin menanam padi ke, kita yang petik daun-daun ke dan sebagainya. Kita tak berapa pasti sangat. Kita jumpa buah-buahan dekat supermarket, dekat pasar dah siap. Kita jumpa tumbuh-tumbuhan, semua benda yang dah siap kan. Jadi berbeza. Tapi kalau orang yang meneliti ayat-ayat Al-Quran ni, dia akan banyak cerita tentang nature. Jadi itu pun satu pengajaran yang boleh kita ambil lah. Okay. Bangkai binatang. Bangkai binatang maknanya binatang yang mati bukan dengan cara yang halal. Cara yang halal ialah kita sembelih mereka mengikut kepada syariat yang telah ditetapkan. Jadi nanti tak lama kita masuk musim musim haji kan. Walaupun kita tak dapat tunaikan haji, tapi kita boleh lakukan ibadah kurban. Jadi ibadah kurban ni kita memberikan daging-daging yang mentah, yang halal.
kerana disembelih dengan cara yang halal, kita berikan kepada mereka-mereka yang memerlukan. Bangkai binatang. Allah kata dalam sini, hurimas alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ayatnya panjang lagi. Allah kata kat sini, diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih. Maknanya sama ada dia mati sendiri ataupun dia mati dia diterkam oleh binatang yang lain, ataupun mungkin dia kena aksiden ke kan, ataupun apa-apa yang berlaku yang mana dia ini mati dalam keadaan bukan dengan syariat yang telah ditetapkan dan matinya dijadikan sebagai binatang bangkai. Jadi diharamkan untuk kita memakan daging bangkai. Daging bangkai, dan darah yang keluar mengalir inilah darah keluar mengalir dan daging babi dan binatang-binatang yang sembelih kerana yang lain daripada Allah. Jadi ini nak dikatakan kita haram nak makan benda ni, tapi kat sini Allah katakan al-maitah, bangkai. Bangkai. Manusia pun dikira sebagai bangkai juga. Jadi kita tak boleh makan manusia lah kat sini. Faham ya? Jadi bangkai binatang pun dikira sebagai sesuatu ataupun seekor yang dah mati dan tak boleh hidup balik. Kita tak boleh contoh mungkin kambing tu dah mati, kita cuba nak hidupkan. Ni bukan zaman para contoh Nabi Ismail yang dia berubah daripada diri dia jadi kambing kibas kemudian disembelih dan sebagainya. Tak, ni bukan cerita tu, tapi nak ceritakan bahawasanya bila binatang tu dah mati lah, dia tak boleh hidup balik lah. Jadi nak dikatakan perkara yang dah mati dan tak boleh hidup. Mayat pun Allah gunakan perkataan mait kat sini. Ni dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12. Allah katakan wala tajassasu wala. Ini nanti minggu depan kita akan kongsikan lebih mendalam surah Al-Hujurat. Kalau tak selesai minggu depan atau minggu lagi satu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Allah katakan dalam Quran, dan janganlah kamu mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah sesetengah kamu mengumpat sesetengahnya yang lain. Ini larangan Allah untuk kita manusia. Apabila kita berhubungan dengan manusia, kita tidak boleh lakukan perkara-perkara ini, iaitu kita mengintip, cari salah orang, kemudian kita mengumpat dan sebagainya. Kemudian Allah bagi satu gambaran kepada kita. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Adakah seseorang daripada kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Fakar itu maka kamu akan membencinya. Maknanya kita tak sukalah. Jadi contoh orang yang dah mati, orang yang mati kan selalu dia baring, dia badannya sejuk kan. Mana sejuk, kita kopek ke kan, kemudian kita makan daging dia. Kalau cerita yang real yang berlaku pada zaman Nabi ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud, kita tahu perang Uhud, pakcik Nabi meninggal dunia, Saidina Hamzah. Dia mati syahid dekat perang Uhud. Dibunuh oleh orang kafir Quraisy pada ketika itu. Jadi apabila Saidina Hamzah dah mati syahid, Hindun, seorang wanita yang sebelum tu dia belum masuk Islam lagi, ikut beberapa riwayat katakan Hindun ni dia macam istilahnya dia dam Saidina Hamzah, sebab dalam perang Badar waktu orang Islam menang, dia ada membunuh seseorang, tak salah, tak tahu suami Hindun ke ataupun keluarga Hindun lah yang mana. Jadi dalam perang Uhud ni dia macam nak balas dendam. Jadi bila dia dapat tahu Sayyidina Hamzah ni dah meninggal dunia, dia mati syahid dekat dalam perang Uhud, maka dia cari mana jenazah Hamzah ni. Jadi dia nampak Hamzah dah berbaring tu kan. Jadi apa yang dia buat, dia ada riwayat mengatakan dia potong perutnya, keluarkan usus, kemudian dia makan. Sebab dia macam geram sangat, jadi dia nak tunjukkan kemarahan dia kepada Sayyidina Hamzah kan. Dia potong perut, kemudian dia keluarkan semua usus-usus dia, kemudian dia makan macam tu. Padahal muka kau mati macam itulah. Ada riwayat yang mengatakan sedemikian. Wallahu a'lam. Jadi nak tunjukkan macam perkara itu adalah perkara yang jijik lah. Kita makan bangkai kan, bangkai manusia yang dah mati. Jadi itulah gambaran untuk kita apabila kita mengumpat pasal orang. Mengumpat saudara kita, kita ngintip-ngintip, kita cari salah orang dan sebagainya. Kemudian kita mengadu, kita cakap, dia ni buat macam ni, dia ni buat macam ni dan sebagainya. Ini gambaran seperti kita makan bangkai kawan kita. Jadi ini sebagai satu perkara nasihat kepada kita semua jugalah.
Jadi Allah gunakan perkataan kat sini maitan. Maitan maknanya dah mati, tak boleh hidup balik. Okey. Kemudian dalam masa yang sama juga kat sini pun pengajarannya ialah Allah gunakan perkataan maitun kat sini adalah untuk orang-orang kafir. Orang-orang yang tak beriman. Okey. Orang kafir kat sini secara general saya kalau nak kongsikan apa maksud kafir ni dia memang panjang lah, dia perlu lagi satu sesi. Tapi secara rambangnya ialah orang kafir ini dia fokus kepada orang-orang yang tidak beriman kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu dia tak beriman. Setelah dia mendapat semua perkara tentang kebenaran Islam itu sendiri. Maknanya semua bukti dah ada, dalil dah ada, wahyu dah diturunkan kepada Nabi, Nabi dah sampaikan kepada mereka, dah sampai Islam secara keseluruhan kepada mereka. Kemudian dia reject. Kemudian dia menolak Nabi, maka mereka pun nak berperang dengan Nabi SAW. Maka mereka dikira sebagai orang kafir. Tapi istilah orang kafir ini adalah istilah yang berat, bukan istilah yang mudah untuk kita berikan kepada orang. Okey, apatah lagi kalau kita gunakan istilah orang kafir ini kita kasihkan kepada jiran tetangga kita. Kau tolong si kafir sebelah rumah tu. Tak boleh macam tu. Sebab mereka tu bukan dikira sebagai orang kafir yang dimaksudkan kafir dalam Quran. Is a totally different set of person, set of groups. Okay? Jadi kalau Allah gunakan perkataan al-kafirun dekat Al-Quran, ni orang yang betul-betul dia tahu Islam tu betul. Dia tahu Islam tu benar. Dah sampai dah Islam kepada mereka tapi mereka reject. Okay? Tapi kalau jiran tetangga kita, mungkin ada saudara mara kita yang mungkin ada kawan-kawan yang ni lah, bukan orang Islam lah. They are not as kafir yang maksudnya dalam Quran. They are just not, they are a non-Muslim lah, orang yang bukan Islam lah. Mereka are brothers or sisters from a different faith. Yeah, but they are not kafirun as mentioned inside the Quran. Jadi itu kita nak kena faham. Okay. Jadi Allah gunakan tu, kalau perkataan kafir ni perkataan yang kasar kepada orang yang kasar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menentang Nabi, menentang ajaran Nabi dan sebagainya, itu baru kita boleh katakan ni. Tapi kalau jiran kita kan orang yang bukan Islam tapi dia baik dengan kita, kan dia pastikan dia jaga keselamatan, dia tak bising-bising kat rumah jadi kita pun dapat selamat hidup sama-sama. Contohnya saya dengan jiran saya sebelah ni, dia ada pokok, saya pun ada pokok. Kalau saya siram pokok, saya pun siram pokok dia. Dia kalau siram pokok, dia pun siram pokok saya dan sebagainya. Orang baik, jiran baik dan sebagainya, kita digalakkan untuk buat baik. Tapi kalau kita tak boleh labelkan mereka, mereka semua orang kafir. Tak, that is different. Okay? Jadi nak kena faham konsep tu. Okay, jadi dalam Quran ni Allah kata, awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha. Dan adakah orang yang mati hatinya dengan kufur? Maknanya kat sini Allah gunakan perkataan maitan, iaitu orang yang mati ialah orang yang hatinya tu tak ada iman. Hatinya tak ada iman. Bila tak ada iman, dia dikira sebagai orang mati. Jadi ni pengajaran juga untuk kita. Kalau misalnya kata kita ni tak beriman, kita ni digambarkan seperti orang yang hidup tapi mati lah. Dia hidup tapi dia mati. Sebab tak ada iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah katakan orang yang tak ada iman ni dia mati. Kemudian kami hidupkan fa ahyainahu. Okey, wa ja'alna lahu nuran yamshi, dengan hidayah petunjuk, dan kami jadikan baginya cahaya iman yang menerangi sehingga dapatlah ia membezakan antara yang benar dengan yang salah, dan dapatlah yamshi fil ard, ia berjalan dengan suluan cahaya itu dalam masyarakat manusia. Jadi Allah bagi gambaran kan, orang tu asalnya mati tak ada iman. Okey. Kemudian Allah hidupkan mereka dengan bagi iman, bagi cahaya iman, dan kemudian Allah bagikan cahaya untuk mereka jalan kepada manusia untuk menerangi kehidupan kerana mereka dah tahu mana yang benar, mana yang salah dan sebagainya, dan dapat menyuluh masyarakat yang lain supaya dapat jalan yang sama. Okey. Sama adakah orang itu sama seperti yang tinggal tetap di dalam gelap gulita kufur, kama mathaluhu fi dhulumat laisa bi kharij minha, yang tidak dapat keluar sama sekali daripadanya. Jadi Allah bagi gambaran
Orang yang mati Allah bagi iman, Allah bagi cahaya iman, dengan orang yang tak nak keluar daripada gelap gelita. Sama ke mereka dua tu? Jadi kalau kita fikiran logik, kita kata tak sama lah. Orang yang dah ada cahaya, kemudian dia dapat berjalan, lihat tu dia tak nak ambil cahaya, dia nak duduk dalam gelap gelita. Jadi dua situasi senario yang berbeza. Jadi kat sini Allah bagi gambaran kepada kita bahawasanya orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang yang istilahnya dia sebenarnya mati lah. Dia mati, dia tak hidup lah. Walaupun dia hidup, tapi dia bukan mayit yang innaka mayitun kat sini. Kalau mayit kat sini dia hidup tapi dia beriman kepada Allah. Tapi kalau dia hidup tapi dia tak beriman kepada Allah, dia mayit. Dia mati. Dia maknanya tak ada nyawa. Jadi nak katakan iman ni, iman yang kita ada dalam diri kita tu, dia sebenarnya satu kehidupan. It's a life for us. Jadi kita bersyukur, kita hidup sekarang ni bukan saja kita hidup, kita boleh bernafas, tapi kita hidup, kita beriman kepada Allah. Ini satu perkara yang kita perlu bersyukur juga. Kita kerana kita hidup, kita beriman kepada Allah dan Allah jadikan kita hidup mampu memberi manfaat kepada manusia. Bukan kita mati. Bagi setengah orang ada yang dah mati walaupun dia hidup dan dia melakukan kezaliman yang besar kepada dunia. Jadi perbezaan. Dalam Quran Allah gunakan perkataan ini ibaratkan macam Allah nak katakan macam kau ni dah tak ada manfaatnya lah. Kau ni you are a lost cause. Kita tak boleh katakan kepada mereka kau ni dah tak ada manfaat, tapi Allah boleh kata kau ni semua dah mati. Okay, ni kelebihan ayat yang Allah gunakan. Dia sebagai satu macam contoh, satu sindiran yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang tak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi dalam masa yang sama juga saya ada lagi few minutes. Kalau ada soalan ke ada apa, just boleh letak dekat dalam chat. Nanti kita boleh kongsikan, saya boleh tanyakan, saya boleh cuba jawab soalan-soalan yang ada. Okey, antara al-mayit dengan al-mayit kat sini. Kalau kita tengok juga, tengok daripada sudut mana ya? Saya cuba pergi kat sini dulu Kita tengok daripada sudut tulisannya. Okey. Sini al-mayit. Nampak Sini al-mayit. Ni sukun, yang ni ada syiddah. Okey. Nak bezakan mana yang hidup, mana yang mati. Okey. Kalau mayit sekarang ni dia mati sebab dia sukun, dia bulat. Dia tak ada nyawa, dia kosong. Tapi kalau mayit kat sini kan, dia syiddah kan, dia harakat. Kita pernah pergi hospital lah. Lepas tu nanti kat hospital dia ada macam mesin, kalau letak nanti orang tu masih bernyawa kan, dia macam geraan dik dia kan naik turun kan. Ni syiddah ni, dia tengah naik turun. Maknanya dia ada nyawa. Tapi kalau ni dia kira mati, dia flat. Dia dah flat, dia dah tak ada nyawa, dia kosong lah. Okay, tapi ni dia masih hidup. Jadi nak tunjukkan yang al-mayit ni dia masih ada nyawa, yang ni dah tak ada nyawa. Ini kelebihan penulisan bahasa Arab. Kalau kita tengok. Jadi ulama kita dia katakan kat sini, okay, kalau al-mayyit dia mempunyai harakah musyaddah, maknanya syiddah kat situ, ibarat seorang manusia bernyawa yang bergerak. Dia bergerak ni, dia sedang gerak ni, okay, dan berjalan di atas bumi dengan syiddah. Syiddah ni dalam bahasa Arab maksudnya bersungguh-sungguh. Dia maknanya dia bersungguh-sungguh untuk mencari sesuatu yang memberikan manfaat kepadanya. Maknanya orang yang hidup dekat dunia ni sebenarnya kita semua dalam keadaan nak mati, tapi kita ni sedang bersungguh-sungguh untuk mencari manfaat. Maknanya cari iman, cari amal kan, untuk memberikan manfaat kepada kita ataupun memberikan manfaat kepada orang lain. Maknanya kita hidup, kita kena usahalah. Kita tak boleh just diam, relax, tak boleh macam tak buat apa-apa. Kerana kita tahu dekat dunia ni bukan kehidupan kita selama-lamanya. Kehidupan kita selama-lamanya ialah berada di syurga Allah. Kat syurga tu mungkin kita dah tak perlu nak beramal. Tapi kalau dekat dunia kita masih perlu beramal. Jadi our life right now is for us to burden ourselves, to strive to be a good and better person for us and for our community. Maknanya kita kena berusaha sungguh-sungguh. Sebab kita ni ada syiddah. Kita ni mayit, kita ada syiddah. Okay? Tapi kalau al-mayit dibariskan dengan sukun. Dan sukun ni yang bulat tu, sukun tu, kalau kat sini kan, dia
kalau dalam bahasa Arab sukun tu datang daripada perkataan sakinah. Kita dengar word sakinah kan, sakinah mawaddah rahmah. Sakinah ni maknanya tenang. Jadi sukun tu orang yang tenang, maknanya jantungnya dah stop, dah flat. Maknanya dia mati lah. Okay? Dibaris dengan sukun dan tiada harakah. Harakah tu dia bergerak. Harakah, jadi kalau orang yang mati dia tak bergerak. Jadi dia tak ada harakah. Sebab tu dia bulat, dia sukun, kosong. Dia seolah-olah memberi isyarat kepada mayat yang telah keluar roh daripada badannya. Jadi nak katakan orang yang al-mait tu ialah orang yang dah tak boleh buat apa-apa lah. Contoh kalau kita ada mait, kita ada jenazah dekat depan kita, dia memang tak boleh buat apa. Orang marah dia, orang kutuk dia, orang nangis depan dia, orang cakap dengan dia, tak boleh buat apa. Orang kalau pukul banting dia pun dia tak boleh buat apa dah. Sebab dia tak ada nyawa. Tapi kalau kita mayit, kita masih ada nyawa, kita masih boleh ada peluang untuk berusaha. Walaupun istilahnya kita kata dah nyawa-nyawa ikan pun kita perlu berusaha. Kita kena berusaha untuk melakukan amal supaya amal itu menjadi manfaat kepada kita ataupun kepada orang yang berada di sekeliling kita. Jadi ini kalau dalam hari ni perkongsian kita ni ialah only for these two words mayit dengan al-mait. Dengan beza harakah syiddah tu dengan sukun saja, dia dah membawa satu maksud, satu makna yang sangat-sangat berbeza apabila kita lihat. Jadi kalau kita nampak, kita menyelami ayat-ayat Al-Quran, kan walaupun ayat tu kita nampak macam biasa kan, engkau akan mati. Tapi kalau kita lihat lebih mendalam, Allah tak gunakan perkataan mati yang mati tak ada nyawa, tapi mayit. Kamu akan mati, bermakna ada peluang dan ruang untuk kita berusaha. Jadi jangan lepaskan peluang tu. Sebelum syiddah tu jadi sukun, kita kena buat sesuatu untuk memastikan kita memberi manfaat kepada manusia. Wallahu ta'ala alam bissawab. Alhamdulillah. Jadi itu perkongsian kita pada hari ini, surah Az-Zumar, perbezaan antara perkataan al-mayyit dengan perkataan al-mait. Dia membawa satu pemahaman. InsyaAllah saya mendoakan agar dia mendapat satu pemahaman yang berbeza kepada kita semua, supaya kita dapat mendalami, memahami lebih mendalam ayat-ayat Al-Quranul Karim, dan setiap perkataan yang ada dalam Al-Quran tu membawa banyak perbezaan dalam pemahaman kita terhadapnya dan perspektif kita apabila kita melihat Al-Quranul Karim, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Alhamdulillah. Saya rasa okey, alhamdulillah kita ada few minutes kat sini. Sebelum saya tutup, mungkin kalau ada sesiapa yang nak bertanya ataupun nak just bagi pandangan dan sebagainya. Kalau misalnya kata tak ada, saya minta macam minggu lepas jugalah. Minggu lepas juga saya minta apa yang mungkin awak semua dapat belajar daripada apa yang saya sampaikan, boleh kongsikan dekat dalam chat supaya kita semua boleh dapat belajar sama-sama. Ada question out of topic, insya-Allah. Kalau saya boleh jawab, saya cuba jawab, insya-Allah. Silakan. Ni abang ke kakak ni? Abang Nampak muka abang yang tengah type ni. Okay, yang lain siapa ada kira pengajaran kita pada hari ini, siapa yang nak kongsikan, dipersilakan, saya bagi ruang. In surah Ad-Du'a ke Ad-Duha? Surah Ad-Duha. Ada which ayat has a particular doa? Dalam surah Duha, ada which ayat has a particular doa? Doa untuk apa? Ada cakap doa untuk apa tak? Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala
al-akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'amal yatima fala taqhar wa amas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ada particular doa. Saya tak pasti kalau surah Duha ni ada yang mengatakan kita boleh buat doa lah, tapi kalau surah Ad-Duha ni antara pengajaran yang boleh kita ambil ialah ayat tu antara ayat yang ataupun surah yang nak menenangkan hati Nabi SAW. Jadi macam sebab ada riwayat yang saya pernah baca, surah Ad-Duha ni dia ayat turun di mana Nabi SAW pada waktu tu dia tunggu lama, wahyu tak turun-turun, bermakan minggu. Jadi sehingga kan orang dah kata, oh Tuhan kau dah tinggalkan kau. Pasal Nabi ni selalu dapat wahyu daripada Allah kan. Jadi ada satu masa tu quite a few weeks Nabi tak dapat apa-apa wahyu. Jadi orang dah kata, oh Tuhan kau dah tinggalkan kau, Tuhan kau dah tak ada dengan kau ke, mana dia pergi dan sebagainya, kau dah tak Nabi lagi. Mereka dah start tu kutuk Nabi lah. Jadi Nabi pun pada waktu tu at that point of time pun quite risau juga, kenapa ya tak ada ayat lagi turun ke, ayat dah habis ke apa ke dan sebagainya. Jadi ayat tu surah Duha turun untuk menenangkan Nabi SAW demi waktu pagi, waktu duha kan, dan waktu malam yang menyimpul. Kemudian Allah katakan mawaddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wa la sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Macam Allah nak bagi tahu kepada Nabi, apabila kamu dalam keadaan miskin, Allah bantu, Allah kayakan. Kamu dalam keadaan tercari-cari ataupun dalam keadaan sesat, dalan fahada, kemudian Allah beri petunjuk, beri hidayah kepada Allah, kepada Nabi SAW. Jadi nak memberikan, don't worry, I'll be there with you lah. Walaupun lambat pada waktu tu, tapi aku akan bersama-sama dengan kamu. Itu kalau tak silap saya. Okay, thanks bang. Yang lain kalau misal kata ada apa-apa yang nak kongsikan pengajaran yang kita ambil daripada malam ini, boleh typekan dekat chat saya boleh baca. Okay, Sis Rina, thank you for coming. Didik anak-anak dengan ilmu tauhid pada umur 12 tahun pertama agar timbul rasa cinta pada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yes. Ini pun pengajian yang saya terima lah. Kalau kita lihat macam cara mendidik anak ni berbeza-beza. Ada orang cara mendidik anak tu dia agak strict, ada yang mungkin agak lenient dan sebagainya. Tapi cara pendidikan yang saya terima pada waktu kecil bila dekat madrasah kecil-kecil tu, kita banyak juga belajar tauhid, tapi dalam masa sama kita ada banyak macam istilahnya macam nasyid, macam nasyid kan, ada baca doa Asmaul Husna, kita belajar. Ini semua adalah cara untuk kita nak dekatkan diri kita dengan agama. Yang mana macam kids love music, kids love songs, kita macam waktu dia nak tidur, selain kita dodoikan, yalah saya pun dodoikan anak saya Twinkle Twinkle Little Star juga, tapi pelan-pelan pun kita selitkan lah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. That is the way kita approach. Jadi dia selalu dengar that word Allah, Rasulullah, Muhammad kan, lillahi ta'ala ke subhanallah, alhamdulillah. That kind of word selalu ada dekat dalam rumah. Jadi dia dibesarkan hidup dalam keadaan tak dengar benda-benda yang tak baik lah, dengar benda yang walaupun ada, yelah kita dia kat sekolah ada baca ABC ke Twinkle Twinkle Little Star ke apa-apa yang dia bacakan, tapi pelan-pelan kita pupukkan. Sebab pembesaran anak ni dia berbeza-beza kan. Dan masa sama kita tahu pembesaran anak antaranya ialah dia ni melihat apa yang kita buat. Jadi semayang depan diorang, saya ni terus terang saya kata kalau semayang kat rumah ni tak pernah tentram lah kan. Sebab tengah semayang kita Allahu Akbar je, dia terus panjat dekat laptop, komputer, dia tekan-tekan, dentak-entak dan sebagainya. Macam nak tenang cakap. Saya bukan cakap sayang komputer, tak adalah. Kalau tak sayang komputer, kejap lagi ni nak buat Zoom macam mana kan kalau rosak. That is how we
approach things sama, kita semayang depan diorang supaya dia nampak satu hari ni bila kita tak semayang nanti dia pun, bila dia tak semayang nanti bila dia dah besar dia rasa canggal sebab dia dibesarkan dengan mak bapak dia pun sedang semayang. So that kind of thing yang selalu kita didik lah anak-anak kita. Jadi the first 12 years tu more on kenal Allah, kenal Rasul SAW. Perkataan Al-Maiz dan Al-Maiz ni kita belajar pada malam ini, Alhamdulillah saya rasa, saya harap untuk saya baca saya macam wow, bezanya cuma syiddah je, syiddah dengan bulat je, tapi maknanya mendalam. Sampaikan ulama dah list down few things, okay, berbeza, okay, ni beza, ni ayat ni fokus on ni. Maksud Al-Maiz itu dia mati, tapi Allah gunakan untuk orang yang tak beriman. So, macam nak katakan iman kita ni precious, dia ada life. So macam pada saya macam wow, benda yang saya dapat manfaat jugalah. Di akhirat kita akan bertengkar sama seperti di dunia dan orang yang dizalimi akan mendapat kebenaran kerana Allah adalah Maha Adil. Yes, dekat akhirat nanti kita akan ask for our rights lah. Ada hadis yang lain riwayat Imam Ahmad, bila ayat ni turun, sahabat tanya kepada Nabi, kita nanti dekat akhirat ni kita akan bincang benda yang sama, kita akan bertengkar benda yang sama kan? Nabi cakap yes. Kemudian Nabi kata awwalu khasmaini yaumil qiyamati jaran. One of the first things yang berlaku, pergaduhan, perselisihan dekat hari kiamat adalah pergaduhan, perselisihan antara jiran tetangga. That is the first person yang kita akan jumpa nanti dekat akhirat ni. Nanti macam engkau kat rumah ni asyik bising, karaoke habis aku nak tidur pun susah kan, kau ni tak jaga pokok kat luar rumah, semak sebagainya. Itulah pergaduhan yang pertama, ialah jiran tetangga kita. Sebab tu Islam amat-amat mementingkan berbuat baik kepada jiran, kerana itu antara orang-orang yang pertama yang akan kita jumpa dekat hari akhirat dan kita akan ada perselisihan dengan mereka. Okay, semua di dunia ini tidak akan kekal terus berusaha mencari ilmu, iman, buat bekalan akhirat. Yes. Jadi Allah dah bagi dalam ayat Al-Mayyit tu, yang ada syiddah tu, harakah tu, dia sebagai nasihat atau warning kepada kita yang kita ada deadline, okay, untuk meet kita punya needs untuk hari akhirat. Jadi sekarang ni kita kena usahalah. Okay, dan iman tu pun kita perlu semaikan. Saya dah beriman dah, that's it, tak payah buat apa. Tak, kita kena usaha bersungguh-sungguh syiddah untuk kita mendapat bekalan pada hari akhirat. Thank you, Brother Nur Muhammad Alif. Sis Juliana, reflection point for me to live meaningfully seperti tanda syiddah. Yes, hidup bersungguh-sungguh, melakukan amal soleh seberapa mampu agar dapat ditinggalkan amalan yang berterusan setelah kita meninggal nanti. Okay. Kalau thank you lah Sis Juliana. Bila Sis cakap ni, saya teringat yang hadis yang selalu kita baca kan, idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min thalas. Jika mati anak Adam, kita akan tinggalkan semuanya kecuali 3 perkara. Ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, sedekah jariyah kita, dan juga waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh, anak yang mendoakan kita. Ayat tu kita bila baca kan, kita kata bila kita mati semua amalan akan terputus kecuali 3. Tapi sebenarnya itu bukan ayat untuk orang mati, itu ayat untuk orang hidup. That is an investment hadis. Okay. Selalu kita kan macam kat dunia kita kena invest, you know, we need to buy this thing for you to save yourself. Kalau apa-apa berlaku, you know, you ada something to hold back on. Jadi sekarang tengah sibuk, you know, investment in terms of cryptocurrency ke apa, banyak kan. Tapi hadis ni kan, dia sebenarnya Nabi suruh kita buat investment sekarang, which is to buat sedekah jariah. Sebab bila kita mati, dia akan berterusan manfaatnya. Contohnya kita bina masjid. Kalau kita dah meninggal dunia, masjid tu masih lagi ada orang solat, kita akan dapat manfaatnya. So invest now. Nanti dah mati dah tak boleh buat. Nak tunggu anak-anak kita buat, belum tahu dia buat. You know, kalau kita kata kita hantar kasih wasiat lah, nanti kalau bapak mati kan, dermalah pada masjid tiap-tiap minggu, letakkan nama bapak ke apa, you know. Kalau dia buat. Tapi nak tunggu dia buat, baik kita buat sekarang. Kita mampu buat sekarang kan. Kita ada invest dan kita invest, you know, sedekah jariah kita. Ilmu yuntafa'u bihi, kita ada ilmu, kita kongsikan pada orang supaya orang dapat manfaat. Apa-apa ilmu yang bermanfaat lah, tak semestinya ilmu agama je pun. Ilmu macam mana nak drive,
ilmu macam mana nak tulis, ilmu macam mana nak berpidato, ilmu macam mana nak buat kerja-kerja yang manfaat lah kepada orang. Buat. Okay, bagi ilmu. Okay, maknanya give knowledge. Itu pun manfaat tu. Okay. Waladun soleh yad'ulah. Anak yang soleh anak mendoakan. Kalau kita nak anak kita tahu berdoa, sekarang ni kita ibu bapa nak kena invest anak supaya dia tahu berdoa. Betul tak? Kalau kita tak invest, kita tak kasih dia pendidikan agama, kita tak hantar dia dekat sekolah belajar agama ke, kita tak hantar dia, kita tak invest untuk dia sekarang, nanti bila kita dah tak ada, macam mana dia nak doa dengan kita? Kalau lah misal kata dia dapat hidayah kemudian dia berdoa tu okeylah, alhamdulillah. Tapi kita perlu invest untuk mereka supaya bila kita dah tak ada, mereka boleh buat something untuk kita. So hadis tu is for us yang sedang hidup. So kita kena strive. Kita tak boleh tunggu dah mati kita harapkan orang lain buatkan amalan untuk kita. No. Sekarang ni invest banyak-banyak untuk hari akhirat kita. Okay. Okay, Brother Izan, saudara-saudara sekalian, barang siapa menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal. Yes. Ini for, kalau saya tak tahu, saya ada baca, saya ada tengok satu movie movie series, iaitu Omar series. Omar series itu ada satu, saya tak tahu episod berapa, saya dah lupa. I think dah 5-6 years ago yang saya tengok video tu. Yang mana bila istilah dalam cerita tu, Sayyidina Abu Bakar dia cakap depan masyarakat, okay, pada waktu itu setelah kewafatan Nabi SAW. This is one of the first thing yang dia cakap. Siapa yang sembah Muhammad, Muhammad dah tiada. Tapi siapa sembah Allah, Allah hidup tak mati. Jadi dia macam bring back new perspective in our life, whereby kita ni memang sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan bermaksud kita ni tak mengindah apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat ataupun ada pandangan juga yang mengatakan Nabi ni hayyun fi qulubina, kan, walaupun jasad Nabi dah tak ada tapi Nabi tu bersama-sama dengan kita. Kerana apa? Kerana mustahil ada seseorang yang setelah ribuan tahun lamanya mereka hidup masih lagi disebut-sebut namanya. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada setiap saat dan ketika namanya disebut. Nama Nabi Muhammad SAW setiap saat dan ketika disebut dekat dunia ni sampai sekarang. Wa rafa'na laka dzikrak, kata Allah. Kan dalam surah Asy-Syarah, wa rafa'na laka dzikrak, maknanya kami angkat nama kamu, kami angkat status kamu wahai Muhammad SAW. Kenapa? Kerana kalau misal kata contoh dekat Singapura dia mula azan, okey, nanti seterusnya ada azan yang lain di tempat lain. Kemudian seterusnya ada azan di tempat lain. Betul tak? Kalau dekat Malaysia-nya, every kawasan ada different timing of azan, kan? Jadi maknanya setiap saat tu ada orang sebut nama Muhammad dalam azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam solat kita ada berselawat ke atas Nabi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tak termasuk orang yang berselawat, orang yang membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya setiap saat dan ketika ada orang sebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Nabi ni, dia ni jasad dia memang dah tak ada. Tapi dia hidup bersama dengan kita. Hayyun fi qulubina, dia berada dekat dalam hati kita, insya-Allah. Itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Okey. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang telah kongsikan mesej-mesej saya dapat baca. Saya rasa semua pun dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini. Jadi saya rasa saya akan berhenti di sini dahulu dan kita akan sambung kembali pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, sebelum saya tutup sesi ini, saya cuma nak maklumkan, insya-Allah pada hari Sabtu ini kita ada menganjurkan webinar Rumaisa Institute yang kedua. Yang pertama kita dah buat hari itu pada bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi yang kedua tu akan berlangsung pada hari Sabtu ini jam 2 hingga jam 5 petang. Bagi mereka yang berkesempatan boleh register. Saya rasa memang ada yang dekat sini yang dah register untuk hari Sabtu ni. Tapi siapa yang belum, boleh pergi kepada Instagram Rumaisa Institute, boleh lihat dia punya poster dia dan sebagainya, dan kat situ juga ada dia punya link, boleh just register daripada situ. Kemudian nanti insya-Allah kita boleh jumpalah pada hari Sabtu inilah untuk manfaat semua. Kalau misalnya kata tak sempat datang hari Sabtu pun tapi nak dia punya content dia, boleh just register dia saja, nanti kita akan kongsikan link
video selepas kita dah habis edit dan sebagainya, insya-Allah. Seperti biasalah. Okey. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir dalam sesi ini. Moga-moga dapat manfaat. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang dan yang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.